A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Kita ambil ringkasan ini buat oleh Imam Qurtubi. Yang kita kata kita pilih benda ni kerana apa dia punya ringkasan ni antara yang terbaik dari segi susunan dan juga aturan. Jadi kan ringkasan banyak. Macam ni juga Ibn Munzir pun ada buat. Yang sering macam apa yang ditahqiq oleh Syekh Albani yang tu. Tapi yang ini kita ambil sebab apa? Sebab dia komplit. Mana bab-bab awal seperti bab yang menipu atas nama Rasulullah SAW dan lain juga disertakan dalam ringkasan ini. Dan bahkan ikut ringkasan ini kita mungkin tak ikut sekuens yang biasa. Bahkan dia akan alihkan mungkin hadis lambat lagi sampai letakkan di awal untuk dibincangkan di sini. Baik. Jadi kita dah bincangkan hari tu, kita terakhir kita bincang berkenaan dengan masalah tajuk apa Nabi SAW melihat para anbiya. Yang kita bincangkan secara panjang lebar. Yang kita beriman bab yang ke-57 hari tu kita bincang berkenaan dengan Nabi ceritakan macam dilihat para anbiya, solat baginda bersama mereka dan rupa mereka tu Nabi sifatkan macam mana. Yang Nabi lihat. So, Nabi yang kita lihat, kita kata ada yang dalam mimpi, ada kita malam Isra' dan Mi'raj. So benda tu berlaku. Ni tertukar pula voice ni, tak tahu siapa punya. Tanda belakang tu. Ya, tertukar tahu tak? Baik, warna sama. Dan Nabi ceritakan berkenaan dengan Dajjal, apa yang Nabi nampak tentang sifat Dajjal. Yang kita kata Dajjal itu adalah makhluk yang fizikal. Tapi sebelum Dajjal tadi akan timbullah Dajjal yang lain yang mengaku Nabi palsu, buat magic depan orang, ajak orang tinggalkan syariat Islam berdasar dengan apa yang dia buat. Benda tadi sebagai penjelasan yang kita bincangkan dah. Baik, hari ini kita masuk tajuk baru. Bab yang baru Bab 58. Bab 58. Bab 58. Hal ra'a Muhammadun rabbahu. Hal ra'a Muhammadun rabbahu. Hal ra'a Muhammadun rabbahu. 138. An Masruqin qala kuntu muttaki'an inda Aisyata. Kuntu muttaki'an inda Aisyata. Faqalat Ya Aba Aisyah, Ya Aba Aisyata, Ya Aba Aisyah, Thalathun Man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahi firyah. Qultu ma hunna qalat man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Qala wa kuntu muttaki'an fajalastu Fakultu Ya ummal mu'minin, anzirini wala ta'jalini. Alam yakulillahu azza wa jalla walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. At-Takwir 23. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. An-Najmu 13. Faqalat ana awwalu hadhil ummati sa'ala an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ana awwalu hadhil ummati sa'ala an dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innama huwa Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Ghaira hatainil marratain.
Ra'aituhu munhabitan minas sama. Ra'aituhu munhabitan minas sama. Sadan. Izamu khalqihi. Ma bainas sama'i wal ard. Ma bainas sama'i wal ard. Faqalat awalam tasma' anna Allah azza wa jalla yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Al-An'am 103. Awalam tasma' anna Allah yaqul wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula ila qawlihi aliyyun hakim. Asy-Syura 51. Qalat wa man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama syai'an min kitabillah faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Wallahu yaqul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Al-Maidah 67. Qalat wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Wallahu yaqul qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. An-Nahl 65. Wa zada fi riwayatin qalat walau kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam katiman syai'a mimma anzalallahu alaihi lakatama hadhihi al-ayah wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhshan nasa wallahu ahqqu an takhshah. Mi'ah 39. Wa an Abdullah bin Mas'ud wa Abi Hurairah fi tafsiri wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra An-Najmu 13 annahu Jibril wa an Ibn Abbas 140 wa an Ibn Abbas ma kadzaba al-fuadu ma ra'a An-Najmu 11 wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra An-Najmu 13 qala ra'ahu bi fuadihi marratain 141 wa an Abi Dzar qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak qala nurun anna arah wa fi riwayatin ra'aitu nura 142 wa an Abi Musa qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qama fina Rasulullah SAW bi khamsin. Qama fina Rasulullah SAW bi khamsi kalimat. Qama fina Rasulullah SAW bi khamsi kalimat. Faqala Inna Allaha la yanam. Inna Allaha la yanam. Wa la yanbaghi lahu an yanam. Wa la yanbaghi lahu an yanam. Yakhfidul qista. Yakhfidul qista. Wa yarfa'uhu. Wa yarfa'uhu. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Wa amalun nahari qabla amalil lail. Wa amalun nahari qabla amalil lail. Hijabuhu nur. Hijabuhu nur. Wa fi riwayatin an-nar. Fi riwayatin hijabuhu nar. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi. La ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Talik. Baik. Bab 58. Bab 58. Hal ra'a Muhammadun rabbahu. Hal ra'a Muhammadun rabbahu. Adakah telah melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbahu? Hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Adakah telah melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhannya? Okey. Dalam tajuk ni dia kata An Masruq. Masruq ni salah seorang tabi'in. Dia Aisyah radhiyallahu anha bila setelah kewafatan Rasulullah SAW, memang diorang ni yang tabi'in datang belajar dengan dia, datang tanya, di balik tabi'in lah, datang tanya soalan dan sebagainya. So Al Masruq ini daripada Masruq. Qala, berkata Masruq, kuntu muttaqian 'inda Aisyah. Aku dahulu duduk bersandar dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mana tunggu duduk diam kan, dengar apa yang Aisyah cakap dan sebagainya. Faqalat ya Aba Aisyah. Ya Aba Aisyah. Aba Aisyah tu balik pada Masruq, dia punya gelaran. Macam Abu Bakrin kan gelaran pada Abu Bakar radhiyallahu anhu kan gelaran dia. Macam sebenarnya para sahabat ni ataupun orang Arab, dia memang ada kunyah dipanggil. Dia panggil gelaran macam Abu apa. Soalan, adakah anda kena pakai? Setengah para ulama menganggap kena. Tu kadang-kadang kita jumpa ada orang tu dia ikut kelas-kelas ustaz-ustaz tentu, dia macam sini Abu apa? Ini Ummu apa? Dia semua pakai nama macam tu. Tak ada anak pun panggil juga, dia tak nama apa benda semacam telefon. Tapi benda tadi kita kata tak dimestikan. Memang culture Arab benda tadi biasa. Adapun kita orang Islam ni tak dikatakan mesti ada Abu atau Ummu. Kan? Tapi gelaran panggil baiklah, kita panggil nama tu dia tak panggil nama dengan gelaran berkenaan. Tapi tak dimestikan. Kan Ummu ni, Ummu Jah. Abu Ya, Ummu Jah. Salah. Okey, itu macam-macam lah. Tapi biasanya bukannya gelaran makcik tu, tapi dia nama anak yang sulung. Normally anak yang sulung. Okey. Jadi Masruq ni berkata, aku dahulu berada di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah berkata, dan Aisyah berkata ni dalam tajuk ni ada lafaz yang lain datang dengan qaulu Aisyata lilladzi sa'alaha an ru'yatin nabi rabbahu. Okey, ada datang dalam hadis lain, hadis tu datang Aisyah jawab orang tanya berkenaan dengan adakah Nabi nampak Tuhan dia. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha kata ketika tu, laqad qaffa sya'ri lima qulta. Mana jadi tegak rambut aku dengan apa yang kau cakap. Mana terkejut dengan apa yang kau cakap. Okay, jadi maksud dia bila orang tu bila orang tu dia kejang, kejang dengan sebab sejuk kan. Macam itulah rambut aku kejang dengan sebab apa kau cakap. Okey. Jadi macam Aisyah radhiyallahu anha kata benda tu macam apa? Macam ni, mana menggertar kulit aku rasa kecut, okey. Dan juga jiwa aku jadi bimbang. Pasal berkenaan dengan adakah Nabi melihat Tuhan. Kan ini adalah tajuk yang dibahaskan dengan panjang lebar. Okey. Dahulu dan sekarang memang dipercanggahkan berkenaan dengan adakah boleh dilihat Allah Ta'ala. Maka kebanyakan ahli bid'ah mengingkari dibolehkan dilihat Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Okey. Dan ahli salaf, golongan salaf pula, dia kata dan juga yang berpegang sunnah, dibolehkan pada kedua-duanya dan berlaku pada akhirat. Mana untuk benda tu berlaku dekat dunia pun benda tak mustahil. Mustahil tu benda lain lah. Tapi dalam masa sama, masalah benda tu di akhirat pasti berlaku. Adapun golongan Mu'tazilah macam Mu'tazilah dan sebagainya, mereka kata Allah Ta'ala tak boleh dilihat di akhirat nanti. Dunia tak boleh, akhirat tak boleh. Alasan, kerana kalau Allah Ta'ala boleh dilihat, dia bertempat. Bila bertempat, dia makhluk. Ini masalah dia. Sebenarnya kes idea of kata Allah Ta'ala tak bertempat ni sebenarnya adalah daripada Mu'tazilah dahulu asalnya. Pasal mereka kononnya nak bersihkan Allah Ta'ala daripada sebarang sifat makhluk. Antara sifat makhluk ikut logik akal adalah
dia kena dikuasai oleh masa dan tempat kan, time dimension dan sebagainya. Tapi sebenarnya tadi kalau Allah Ta'ala kata dilihat, dilihatlah, cakap benda kan. Bila kita kata kita akan melihat Allah Ta'ala, nanti kita baca hadis berikutnya, kita akan baca berkenaan macam mana Nabi terangkan bila para sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumul qiyamah, adakah kami akan lihat Tuhan kami dengan Tuhan kami pada kiamat? Nabi kata, dalam hadis berkenaan, Nabi kata, adakah kamu akan bersimpit-impit, bersesak, rasa ragu-ragu terhadap bulan pada malam 14 yang tiada di antara kamu dengan sebarang awan? Para sahabat kata, tidak. Nabi kata, adakah kamu akan berimpit-impit, bersesak, rasa ragu-ragu terhadap matahari tengah hari yang tiada di antara kamu dengan awan? Para sahabat kata, tidak. Nabi kata, macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu nanti. Macam tu kamu akan lihat Tuhan kamu nanti. Maksudnya bila Nabi sebut macam tu, perbahasan dia adalah benda tu tadi kita kata berlakulah, mana di sana akan berlaku, pasti berlaku. Cuma di sini dipercanggahkan, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Pasal bahkan permintaan Musa AS dan para anbiya sendiri minta, Allah Ta'ala tak bagi, kan? Cuma ada kata bahaskan dia tengok dengan mata hati. Itu nanti kita bincang sekejap lagi. Okey, baik. Jadi dipercanggahkan. Tapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata kat dunia ni kalau kata nak kata mustahil, bahaskanlah. Tetapi di akhirat pasti berlaku. Pasti berlaku, Dia tak boleh kita kata tak ada. Kita mesti kata ada. Bahkan cuma kemudian dipercanggahkan pula, adakah melihat Nabi SAW Tuhannya ataupun tidak? Adakah Nabi dah lihat Allah Ta'ala ataupun tidak? Jadi bercanggahan dalam perkara tersebut salaf dan khalaf, maka diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah dan sekumpulan di salaf. Dan ini masyhur daripada Ibnu Mas'ud, dan kepadanya dah berpegang pendapat sebahagian mutakallimin dan juga muhaddisin, mana ahli ilmu kalam dan juga ahli hadis, sebagian mereka berpendapat dengan itu. Maksudnya tak ada Nabi SAW pernah lihat Allah Ta'ala. Sementara telah pergi pula sebahagian kumpulan yang lain di kalangan salaf kepada benda berkenaan berlaku, dan bahawa baginda telah melihat Tuhannya dengan matanya. Dan ini telah dipegang oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Macam mana dia kata kerana dikhususkan Musa dengan kalam, Ibrahim dengan kasih, dan Muhammad dengan penglihatan. Sedangkan kita kata Muhammad diberikan apa? Quran sebenarnya. Itu betul, Nabi kata mukjizat Nabi terbesar adalah Quran, bukannya dengan melihat. Tapi ini. Dan Abu Dzar Al-Ghifari, Ka'ab, dan Hasan wa Ahmad bin Hanbal. Dan diceritakan juga daripada Ibn Mas'ud dan Abu Hurairah pendapat yang satu lagi. Itu maksud dia, ada yang para sahabat kata benda ni tak boleh berlaku. Benda tu boleh berlaku. Nabi telah lihat Allah Ta'ala ketika masa hidup lagi. Dan seperti itu juga diceritakan daripada Abu Hasan Al-Ash'ari dan sekumpulan daripada teman-teman dia yang mengikut dia. Dan telah pergi kepada satu kumpulan daripada kepada sebahagian daripada syekh-syekh ni kepada waqf, dia berhenti. Kita tak boleh nak kata pasti, kita tak boleh kata tidak. Sebab apa? Nabi sendiri tak pernah clarify kata ya, yang nak clarify kata tidak. Pasal nanti kita baca hadis ni, kita akan lihat. Tapi ia boleh secara akal, Nabi benda tu tak ada logiknya. Kalau tak nak bagi tengok, boleh tengok. Dan ini adalah yang sahih. Maksudnya kita tak tahu benda tu, tak dikata ya ke tidak. Tapi kalau benda tu nak berlaku, boleh berlaku. Pasal benda tu tak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk memberikan Nabi SAW benda tadi. Adapun untuk orang lain tak ada. Ni masalahnya orang lain ni masalahnya. Setelah beramal dengan amalan-amalan yang banyak, maka kita dah melihat Tuhan. Ini masalah. Mencari Tuhan, cari dalam cahaya. Baik, kerana apa? Melihat Allah Ta'ala ni adalah dibolehkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil akal dan juga nakli. Adapun akliyah, maka diketahui dalam ilmu kalam bahawa dibahaskanlah berkenaan dengan benda tak mustahil. Adapun nakliyah ni antara persoalan Musa, permintaan Musa untuk melihat Allah Ta'ala. Dan maksud dia berpegang ilmu Musa tu, maksud dia dalam ilmu Musa, Musa menyangka benda tu adalah boleh. Itu dia takkan minta benda mustahil. Dia akan minta benda yang boleh. Tapi sebenarnya Musa minta juga, orang dah mati Musa minta bangun balik sebenarnya. Jadi pembahasan begini panjang lebar lah. Manakala dia kata untuk selamat, berpegang dengan pendapat Aisyah tu lebih kuat sebenarnya. Lebih selamat. Dan begitu kita tak menafikan juga pendapat yang kata Ibn Abbas. Pasal Ibn Abbas ketika dia kata melihat Allah Ta'ala, dia tak kata lihat dengan mata, dia kata lihat dengan hati. Lihat dengan hati. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nanti kita akan baca hadis nanti. Jadi kalau dia kata Musa mengetahui mustahil benda tersebut, dia tak akan minta kepada Allah Ta'ala. Tapi yang saya katalah, Musa AS minta, kan dah dimatikan dia punya pengikut tu kan, dia minta Allah Ta'ala hidupkan balik. Allah Ta'ala makbulkan doa dia, hidupkan balik golongan yang mati tadi. Sedangkan mati mustahil lah hidup balik. Masalah dia kan. Musa minta. Jadi permintaan Musa tadi, dan mustahil bahawa jahil Musa untuk benda tu boleh atau tidak. Ini masalah ilmu kalam lah.
Dia kata tak mustahil. Tapi Allah Ta'ala jadikan kisah Musa tadi untuk pengajaran kita. Kita boleh kata bahawa Musa minta tadi pasal dia tahu benda tu boleh jadi. Tak, tapi yang kita kata Musa minta tadi untuk jadi pengajaran kita. Kan macam Ibrahim minta supaya apa? Dihidupkan apa? Nak tengok macam mana benda mati hidup balik. Kan Allah Ta'ala suruh minta kan. Jadi benda tu biasalah. Berlaku permintaan para anbiya untuk satu perkara. Nabi pun ada minta benda, Allah Ta'ala tak bagi. Contoh macam Nabi minta supaya jangan sampai dimusnahkan umat Islam ini dengan satu sama lain. Maka Allah Ta'ala tak izinkan. Nabi doa benda lain, Allah Ta'ala izinkan. Ada benda Allah Ta'ala bagi, ada benda Allah Ta'ala tak bagi. Itu biasa. Okay? Jadi bukan masalah mustahil tak mustahil. Bisa Allah Ta'ala tak mustahil untuk menjadikan benda tu benda tak jadi. Tapi Allah Ta'ala dah tentukan apa yang dia nak. Baik. Jadi jadi kenapa? Kerana mesti bahawa dia ni dengan ketinggian kedudukan dia dengan kenabian, dan padanya lah sampainya Allah Ta'ala pilih dia jadi kata manusia. Allah Ta'ala dengarkan dia kata-kata Allah Ta'ala tanpa sebarang perantara. Mustahil dia jahil dengan apa yang wajib Allah Ta'ala, mustahil bagi Allah Ta'ala dan harus bagi Allah Ta'ala. Okay, yang ini dan membolehkan satu benda yang mustahil bagi Allah Ta'ala adalah kafir. Tapi macam saya kata ulang balik, benda tu tadi Musa minta sebagaimana untuk wahyu kepada kita, sebagai apa? Panduan kita. Don't ask something that, benda-benda yang tertentu tak boleh minta, maka jangan minta. Walaupun benda tu kita boleh, ya Allah bagi aku lihat engkau. Tiap hari semayang minta macam tu. Tapi Musa dah minta dan tak dibenarkan, maka sudahlah, stop lah. Kan Musa yang Nabi pun minta tak diberikan, maka yang lain pun jangan minta lah benda yang sama. Faham? Tapi yang dalam ilmu kalam ni kadang orang cuba nak apply kan, kata kalau Musa minta maksud dia benda tu boleh. Faham tak? Ini kena define balik. Bagi saya pasal apa pengertian tu tak kena. Baik. Dan di antara dalil menyatakan bahawa kita ni akan melihat Allah Ta'ala, antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Allah Ta'ala nyatakan ayat surah Al-Qiyamah 22-23, Allah Ta'ala nyatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari berkenaan bergembira, kepada Tuhannya dia memandang. Ya, dia memandang. Wajah-wajah ni maksud dia dan wajah berpegang dengan ayat ini adalah ini kurniaan Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya, iaitu dengan melihat pada wajahnya Ta'ala di negeri akhirat. Dan bila boleh untuk dia melihatnya pada akhirat, maka boleh untuk dia melihatnya di dunia. Kerana samanya waktu untuk melihat dari hukum akal. Tapi saya nafikan juga. Ni walaupun pengarang buku kita dia try bawa ke situ, tapi kena faham kat sini. Pasal ada benda yang ilmu tadi untuk akhirat. Di sana boleh, di sini tak boleh. Contoh macam dekat sini mati terus. Dekat sana tak ada kematian dah. Tak ada kematian dah. Orang yang hancur kepala hidup balik, tak, kulit ni hilang, ganti baru dan sebagainya. Mana benda tu tadi, benda tu menunjukkan bahawa kat sana bukan benda sini. Apa di sana, apa di sini, di sini. Contoh macam soal jawab kubur, kita faham soalan jawab kubur tu apa, tapi kita tak boleh hafal dari sini, tak guna. So ilmu di sini dengan ilmu di sana tidak sama. Mana kita dah hafal dah, buat zikir lepas mayang. Lepas mayang tu Allahu Rabbi. kan dia disebut kan dia soalan kubur tu hafal. Soalan kan Rabbuka kan, Rabbi Allah ada. Rabbi Allah. Tapi ialah kita kata ini idea kefahaman para ulama, sebagai para ulama. Tapi benda ni kita kata manusia ni boleh salah boleh betul lah. Untuk aplikasikan kata bahawa benda ni kat akhirat nampak, dunia nampak, masalah. Sebab ada benda Allah Ta'ala baik kat sana je, sini tak ada. Kan kat sana nanti ada soal jawab dengan Allah Ta'ala dan sebagainya kat sana. Allah Ta'ala akan tanya manusia ni apa dia buat kat sana. Dekat sini adalah dunia untuk tempat tu apa? Kita menyembah Allah Ta'ala dengan ghaib. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Mulk. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sehingga orang-orang yang takutkan Tuhan mereka dengan apa? Ghaib. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, untuk mereka ada keampunan dan juga apa? Ganjaran yang besar. So gitulah apply. Yang kita applykan kata sana boleh, sini boleh. Saya ni ada masalah, timbul tajuk. Saya jumpa dengan orang yang dia kata, nanti kita akan baca hadis tu. Dia kata kalau tak kenal kat sini, macam nak kenal kat sana? Kalau tak kenal di sini, macam mana nak kenal di sana? Kan, tak kenal Allah Ta'ala di sini, macam mana nak kenal kat sana? Kan semua nanti datang kata aku Tuhan, jadi kita ikut siapa? Dia kata tu. Saya kata dengan dia, manusia ni ada dua ilmu. Satu ilmu belajar, satu ilmu ilham. Ilmu belajar ni kita dimuliakan ke atas malaikat dengan ilmu belajar. Kita belajar, kaji, bertanya, soal jawab dan sebagainya. Ini ilmu yang Allah Ta'ala muliakan kita ke atas para malaikat. Tapi dalam masa sama kita juga ada ilmu ilham.
Yang mana contoh macam Nabi SAW menyatakan berkenaan dengan apa berlaku di sana nanti. Contohnya Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata kamu akan lebih kenal rumah kamu di syurga berbanding rumah kamu di dunia. Sedangkan kita tak dapat lagi plan. Dah tempah dah rumah. Rumah kat dunia sibuk dah buat. Rumah kat sana dah tempah belum? Kan dah tempah dah, bayar dah hari tu. Okey, fine. Dapat dah lot berapa? Berapa luas kita ada? Ujung syurga ke, tengah syurga ke, bawah syurga? Mana satu? Tak tahu. Jadi kita, tapi dari sana nanti malaikat pun takkan ada datang kerja dia apa? Apa? Tuan Haji, N19. Dia tak ada buat macam tu. Bahkan semua manusia tu Nabi kata semua ke jalan, masuk, tak ada silap rumah. Itu ilham. Yang di sana nanti. Dekat sini kita amal apa, sana akan terbit ilmu tadi. Sana tu bukan ilmu belajar, sana ilmu ilham. Hasil kerja kita di sini melahirkan pengetahuan di sana. Hatta manusia yang kenal Allah Ta'ala di sana nanti, sebab apa? Sebab hasil amal di sini. Allah Ta'ala akan jadikan dekat sana dia kenal siapa Tuhan dia. Tak perlu pening kepala, ini ke Tuhan, ini ke Tuhan, tak payah. Tak payah pening kepala. Tapi tak belajar, tak kat dunia, tak tengok wajah dia macam mana. Macam mana nak kenal kat sana? Tak dekat sana ilham. Hatta Nabi sendiri kata bila ketika dia nak minta syafaat, Nabi kata aku akan sujud pada Allah dan aku akan puji dia dengan pujian yang sekarang aku tak tahu. Akan diilhamkan kepada aku di sana nanti. Aku puji Allah Ta'ala dengan pujian tadi. Allah Ta'ala pun kata kepada aku, hai Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tu syafa' sal tu'ta. Minta syafaat, kau diberikan syafaat. Mintalah, kau akan diberikan. Itu di sana, bukan di sini. Ada orang tu nak duduk tempat, mana boleh. Tamaknya. Sini amal dahulu. Kita kerja tanpa lihat. Mulianya kita dengan sebab itu. Sebab macam kita bincang tu hari Arafah kan, bila yang hari mana Nabi kata tak ada mana-mana hari lebih banyak manusia dibebaskan dari api neraka berbanding dengan hari Arafah. Pada hari berkenaan Allah Ta'ala akan kata kepada para malaikat, tengok hamba-hambaku itu, mereka datang kusut masa berdebu, mereka takutkan azabku, nakkan rahmatku, sedangkan mereka tak nampak aku. Macam mana kalau mereka nampak aku? Besarnya keadaan kita ni tadi. Dengan sebab apa? Takut Allah Ta'ala tanpa nampak. Itu capability manusia yang kita kata melebihi para malaikat. Malaikat nampak semua benda, dia uruskan sebagainya. Kita ni tanpa pegang, tanpa lihat, tanpa tahu syurga tu ada ke tidak, kita sanggup korbankan nyawa kita. Para sahabat Nabi yang contohlah yang bersak, korbankan harta, nyawa dan sebagainya hanya kerana apa? Syurga. Tak nampak pun. Sampai peringkat tertentu ada yang orang kata aku nampak bau syurga. Dia kata aku dengar bau syurga, aku nampak bau syurga di arah sana. Itu Allah Ta'ala buka kadang-kadang kepada mereka. Tapi dari segi asasnya syurga tak nampak. Kan syurga tak nampak, tapi Allah Ta'ala suruh mereka kejar benda yang tak nampak. Tak pelik ke? Kalau kita dah nampak syurga, nampak. Kalau atas tempat kita di syurga atau neraka, nampak lepas mati. Sebab kenapa sampai nyawa kita di sini? Kerana berkata semua manusia ni diampunkan. Innallaha yaqbalu tawbatal abd. Allah Ta'ala terima taubat seorang hamba malam yugharghir. Sebenarnya tak dia ini, nyawa tak sampai sini. Sampai sini nyawa, para ulama kata dia tak diterima taubat. Sebab apa? Dah dibuka dah hijab. Nampak dah malaikat datang. Malaikat azab ke malaikat rahmat nak sambut nak roh dia, nampak dah. Maka tak guna dah lagi apa. Dah keluar dari peksa. Keluar dari peksa kan. So tu saya patah balik dah. Saya tahu dah jawapan tadi. Patah balik saya. Kan tak guna. Tahu dah, silap tadi dia jawab. Kan ketuk-ketuk pintu. Oh, tolonglah bagi saya masuk. Tak boleh. SPM ke SRP ke PPSR ke tak boleh. Kan? Tadi saya ke perut, tapi saya nak ni, tak boleh. Tak boleh masuk dah. Macam tu kat akhirat. Bila kita masuk alam akhirat, tak boleh patah balik dah. Ilmu sana bukan ilmu sini. So macam tengok masalah bila ada orang kata apa, kalau dekat akhirat boleh nampak, kat sini boleh nampak, dia ada masalah sikit lah. Pasal kita kata walaupun benda ni, kita hormat para ulama yang menyatakan benda ni, tetapi kita kena kata tidak. Sebab benda alasan logik macam tu saja bermasalah. Pasal banyak benda kat sana kita dapat kat sini. Kan hatta para malaikat dan sebagainya. Dalam kubur nanti anda akan nampak malaikat macam mana rupa dia. Sekarang ni tak usah carilah. Ambil daun ini ke daun itu ke, tarik mata. Nampak malaikat. Jenuh pula. Kan, pasal itu jangan cari ilmu yang itu, jangan cari kat sini. Mana kat sana nanti dapat. Tu saya bila ada orang tu kata dengan saya, dia kata, macam mana nak kenal kat sana kalau tak kenal di sini? Saya kata, amal di sini, kat sana akan kenal. Dia kata macam mana? Saya kata anak penyu. Kan saya pernah sebut kan, bagi analogi. Apa? Macam penyu masuk kampung. Kan? Macam penyu masuk kampung kan? Salah? Betul kan? Macam penyu masuk kampung. Rusa masuk kampung, kau penyu. Penyu ke rusa? Apa? Rusa. Okey, dua-dua tadi, binatang tadi. Rusa dengan penyu, siapa mak dia boleh lama?
Mana penyu? Rusa lah mak dia nyusukan sambil bawa jalan-jalan kan. Mak dia ajar, ini pokok haram, ini pokok halal. Ini musuh. Tapi rusa tu sesat masuk kampung tak? Okay. Tapi penyu pernah tak sesat? Tak pernah. Keluar-keluar tu tak ada nota mak dia tinggal. Mak dia terus tinggal kan. Anak buang tu. Mak dia lari kan, bukan bunuh anak, tutup terlubang belah. Anak dia keluar-keluar tahu nak pergi mana. Dia tahu dia penyu. Tak, ada penyu confused. Dia bukan penyu. Dia gonggong ke? Gonggong. Apa? Saya tak tahu saya penyu. Ada? Ada kan? Lepas tu spesies apa? Jantan betina. Tak payah pula selap. Jantan ke betina? Tak pernah. Tahu tak? Dia tahu dia jantan betina. Tak ada silap kerja. Ni manusia ni kita ajar engkau jantan kau betina, kan? Salah lagi. Kau ni laki bagi pakai. Lari juga. Kenapa? Kalau dia kata penyu tadi tak silap, takkan salah. Dia tahu nak pergi mana, dia tahu makanan dia apa. Semua sekali. Itu ilmu akhirat yang kita akan dapat nanti. Nak pergi mana, nak jalan mana, nak pergi mana, nak sekian, semua kita akan tahu. Sana, tak payah kat sini. Yang pelik-pelik. Dan saya kata dengan abang tu, saya kata, kalau penyu tu tak nak bagi, itu akan bagi contoh pada kita. Macam tak ada kursus. Kan mak dia tak tinggal nota. Macam lebah punya anak, okey, lebah dia, mak dia ada sekali. Tapi mak dia tak buka kursus. Kursus 3 hari buat sarang. Ada? Ni tak ada lebah hari ni. Tengok buka sarang dia tengah apa? Kursus. Macam ni bina sarang. Ada? Tak ada pun. Tak, maksud dia tidak perlukan. Sebab apa? Itu ilham. Itu bagi ilmu ilham. Dekat sana diberikan hasil kerja kita sini. Apa effort kita buat, dia akan lahirkan ilmu di sana. Tak ada kat sini, tak ada kat sana. Macam kita kata, macam Nabi SAW menyatakan, macam apa? Tasbih kita, istighfar kita sebagainya akan menjadi pokok di sana nanti. Kau tak rajin berzikir, maka kat sana togel lah rumah kita. Tu je lah. Datang-datang, lepas tu pergi rumah jiran. Boleh tak ambil pokok sikit? Tak boleh, sana tak ada upgrade. There's no second upgrade tau. Panggil renovation lah. Tak sedap lah rumah ni. Tak ada. Apa anda dapat, itu hasil anda. Dan Allah Ta'ala jadikan satu benda nanti kat sana, semua orang puas hati dengan apa dia ada. Walaupun dia sebenarnya syurga paling rendah sekalipun. Kalau syurga paling tinggi yang rendah, kan? Jarak satu syurga tadi, jarak di antara bintang dengan bumi dan langit. Tetapi setiap orang akan puas hati. Tak ada siapa tak puas hati dah. Tak ada macam Allah, tak ada. Tapi kejar untuk dapat kedudukan sana dari sini. Bukan dekat sana second upgrade, kan? Ada simpan ni upgrade baru kan, renovation, tak ada. Tak ada dekat sana. Yang sebab itu kita kata, apa kita buat di sini, lahirkan tempat di sana. Nak rumah di sana, buat kerja dari sini. Nak apa benda kat sini, apa di sana, buat kerja dari sini. Dia bukannya tiba-tiba kat sana terus datang. Hasil kerja sini. Termasuk dengan apa? Ilmu mengenal Allah Ta'ala di sana nanti. Kenal rumah kita di syurga nanti. Semua datang hasil daripada kerja kita di sini. Bukannya kita sibuk cari dekat sini untuk dapat setahu di sana. Ini masalah. Banyak orang tersesat ikut airplane dan sebagainya, kes ni. Ikut Rasul Kahar ke, ikut apa nama? Yang jenis apa, belajar ilmu hakikat yang kita kata tengok wajah. Dalam aku ada dia dan dia ada taman dan sebagainya kan. Itu semua tadi kesilapan berlaku sebab orang tu pakai akal. Bukan sebab dia tak ada asas bukan asas. Tak, kadang-kadang separuh tu ustaz. Some of them is ustaz. Balik belajar, kadang belajar ikut tarekat tertentu. Dia kata wajah siapa, wajah mana. Dia sibuk dengan wajah tadi, sedangkan dia lupa bahawa Allah Ta'ala berikan kepada kita kat sini untuk tanpa tahu. Dia bagikan revelation, dia bagi kita wahyu, tapi kita suruh patuh sepenuhnya. Dia bagi bukti-bukti wahyu itu benar. Tapi dia tak suruh kita apa? Dia tak suruh kita percaya betul-betul, tapi dia ajarkan kita. Tapi untuk mencari zat tadi tidak. Orang kita sekarang mencari zat. Kan dia kata tak kenal kat sini macam mana dengan saya. Marah semua dia dengan saya. Saya kata pasal pula, saya kata. Penyu boleh jumpa jalan, apa pasal? Apa susah? Macam mana penyu tu Allah Ta'ala beri panduan di sini. Di sana nanti kita akan macam tu. Mati-mati nanti nak berjalan ke mana? Tak ada orang macam sesat. Mahsyar mana? Kan? Kat dunia ni kan kita suruh pergi tempat lain, dia pergi tempat lain pun ada kan? Dah tahu dah kat sini tempat, pun sesat jalan. Pakai GPS pun sesat lagi. GPS kan? Bawa GPS siap. Mati dia tak ada GPS mana pada mahsyar. Kan dia tak ada. Tak perlu. Sampai sana nanti semua ilmu yang baru. Pengetahuan yang baru. Macam orang yang tak belajar bahasa Arab pun, kalau dia beramal dengan baik, nanti dalam kubur tu nanti malaikat tanya soalan, dia jawab. Tadi macam hafal bahasa Arab ke bahasa Melayu kan soalan ni. Terus pening kepala. Kan? Terus pening kepala. Bahasa apa kat sana? Guna belajar bahasa Arab kat sini, nanti mudah kat sana nak berinteraksi. Man anta? Kaifa haluka? Ada macam tu pula. Tak payah. Belajar di sini untuk apa tahu? Untuk pahala di sana. Bukan pakai di sana. Belajar di sini, effort di sini, hasil di sana. Tunggu. Faham?
So, jadi masalah konteks, masalah melihat Allah Ta'ala ni, dia banyak, memang ada orang yang sebut macam tu. Tapi bagi saya, benda ni agak-agak ni sikit, tricky sikit. Saya dengar ada ustaz ajar kata benda tu boleh berlaku. Tapi bila Aisyah radhiyallahu anha nyatakan dan sebut berkenaan tadi, benda tu actually Aisyah punya dalil paling kuat. Lebih kuat banding dengan apa yang dalil Ibn Abbas kata Nabi lihat Allah Ta'ala dengan hati dia 2 kali. Ra'ahu bifuadihi, dia kata. Nanti kita akan baca. Tadi lepas dah. Dan di antara juga ada dalil menunjukkan bahawa boleh Allah Ta'ala dilihat apa yang mutawatir sejumlahnya daripada hadis-hadis yang sahih, daripada khabar-khabar Nabi SAW kerana berlakunya perkara berkenaan sebagai kemuliaan untuk orang beriman pada hari akhirat nanti. Dan ini semua adalah dalil yang menunjukkan bahawa boleh Allah Ta'ala dilihat di akhirat. Tadi dia pakai di dunia sekali. Kemudian perbahasan timbul, adakah telah berlaku melihat Allah Ta'ala kepada Muhammad SAW pada malam Isra' dan Mi'raj? Berlaku tak malam tu? Adapun tak berlaku. Dan tidak ada pada demikian dalil yang pasti sebenarnya. Bahkan soalan Aisyah radhiyallahu anha, soalan para sahabat, bila dia kata, macam Abu Dhar tanya, hal ra'aita rabbak, kau lihat tak Tuhan kau? Nabi kata, nurun anna arah, cahaya, how can I see him? Okay, ada satu riwayat lain dia kata, ra'aitu nura, aku nampak cahaya. Tapi dalam hadis yang dia kata dalam Sahih Muslim ni, diletak hujung tu, nanti kita baca hijabuhu nur, hijab Allah Ta'ala tu cahaya. So the only thing yang Rasulullah lihat pada malam berkenaan adalah hijab Allah Ta'ala. Okay? Dan penamat bagi orang yang berdalil dengan hadis ni tadi, kata penafian dan juga penyabitan sabitnya atau tidak berlakunya benda berkenaan, kita kata dengan zahir yang bertentangan lah. Kita kata kita tak pasti. Pasal mungkin Nabi maksudkan ya, maksudkan tidak. Nabi tak kata ya tidak, Nabi kata aku lihat cahaya. Okey, jadi masalah tadi adalah bab berkenaan amali yang kita kata memadai dengan kita sangka je lah. Kita kata macam inilah. Masalah mustahil, betul Allah Ta'ala tidak mustahil ke atas satu perkara. Tetapi dalam masa yang sama, bila letakkan satu hukum ke atas kita ni, beriman dengan Allah Ta'ala dengan ghaib, maka dengan ghaiblah kita beriman kepada dia, bukan dengan zahir. Maka itu sifat orang beriman tadi, beriman Allah Ta'ala. Yang ghaib yang dimaksudkan adalah Allah Ta'ala, akhirat, syurga, neraka dan sebagainya. Bukannya ghaib tadi maksud dia jin, hantu, syaitan. Orang kita percaya benda ghaib, percaya keselangkah ke alam ghaib. Dia sibuk tentang hantu. Pelik betul kita. Tapi dia kata sifat orang beriman, orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi yang ghaib tu sebenarnya adalah Allah, para malaikat, kitab, semua itu bukannya dimaksudkan dengan hantu, syaitan, jin, balang, toyol dan sebagainya. Banyak orang salah faham. Ya. Ilmu laduni ni tak wujud daripada segi lafaz. Sebab dia refer kepada Al-Quran surah Al-Kahfi. Bila Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan kisah Nabi Musa dengan pembantu dia tembung dengan Khidir. Lafaz yang datang adalah bila Allah Ta'ala kata fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu kan bila Musa yang dah terlepas kan tempat berkenaan, mereka patah balik kan, bila ikan tu hilang, nak makan tak ada. So dia bila patah balik, fawajada, maka mereka berdua, itu Musa dan pembantu dia, wajada abdan min ibadina, seorang hamba di kalangan hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina, kami berikan dia rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami ajarkan dia min ladunna, dari sisi kami, ilma, satu ilmu. Min ladunna, ladunka, ladunna, kan ladun, lada, ladun, inda, 3 perkataan sebut maksud sisi. Dari sisi, mana ilmu dari sisi? Sisi apa? Okey, sisi Allah Ta'ala. Problem dia sekarang ni ilmu laduni. Kalau dia kata yang dikatakan oleh Khidir dapat tu, benda tu tadi Khidir dapat, dia halalkan haram. Soalan, tunjukkan saya seorang orang yang ada zaman sekarang ni ada ilmu laduni, halalkan haram. Pasal Musa AS bunuh budak, Khidir bunuh budak dengan sebab ilmu yang dia ada. Dan dia pecahkan kapal dengan ilmu yang dia ada. Allah Ta'ala beri pada dia, ilham Allah Ta'ala pada dia, dia pecahkan kapal. Soalan, mazhab mana yang bolehkan kita rosakkan harta benda orang? Syariat Islam mana? Syariat Nabi mana? Angkat tangan. Tak ada. Halalkan darah, syariat Nabi mana? Halal. Tu Musa marah. Musa marah sungguh dengan dia, sampai ke peringkat terakhir bila dia bunuh budak tu, Musa kata, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahib. Kalau aku tanya kau benda lagi lepas ni, kau jangan kawan dengan aku. Musa yang cakap. Qad balagta min laduni uzra, kau dah cecah pada aku ni pada peringkat paling tinggi. Alasan kau dah ni sampai sini lah. Gerak dia geram sangat. Dia kata tak boleh, aku tak boleh terima dah. Itulah sekali Musa juga yang bertanya. Tapi anyway, 2 kisah tadi sebenarnya Khidir kata
Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tak buat benda tu kerana urusan aku sendiri. Allah Ta'ala yang suruh aku buatlah. Benda tadi arahan para anbiya untuk Allah Ta'ala perintahkan satu perkara. Benda tadi bukan dikatakan sebagai apa? Sebagai ilmu yang boleh cari. Pertama, kalau itu adalah Nabi, siapa boleh dapat tongkat Musa? Angkat tangan. Kalau ilmu tu, kalau Khidir tu Nabi, siapa boleh dapat tongkat Musa? Tak boleh kan? Kata Musa ni mukjizat kan? Bila para Nabi dapat mukjizat, so ada orang boleh compete ke untuk dapatkan benda yang sama? Struggle, buat kerja supaya dapat Quran baru. Boleh? Tak boleh. Maka Khidir punya ilmu, kalau dia Nabi, maka itu tak ada siapa boleh dapat. There's no such thing as kita buat apa effort untuk dapatkan ilmu tadi. The second thing is actually, kalau dia kata dia bukan Nabi pun, ilmu dia tadi pelik. So apa? Halalkan yang haram. Ada siapa boleh ada ilmu halalkan haram? Syariat dah turun, kita langgar. Kerana apa? Ilmu yang saya dapat. Boleh? Panggil seorang, Tok Guru, saya tanya. Kenapa ni? Bunuh budak tu. Tok Guru dia kata budak ni besar akan menjadi perompak. Boleh? Mana boleh macam tu? Masa dari kisah Musa tadi, Khidir bunuh budak tu. Panggil mana orang yang kata-kata ilmu laduni, boleh tak halalkan haram? Saya nak jawab soalan tu je. Kalau dia kata boleh halalkan haram, dia kafir. Faham tak? Dia telah kafir. Halalkan Allah Ta'ala haram satu benda, dia kata halal. Sebab dia kata yang tu. Dia cakap yang tu, dia kafir. Siapa boleh halalkan haram? Tapi perbezaan kisah Khidir, pasal dia Nabi. Bila Nabi laksanakan arahan Allah Ta'ala, biar pun benda tu actually bertentangan dengan benda sepatutnya. Macam contoh macam membunuh orang tu haram. Tapi bila datang syariat Islam, suruh jihad. Dan jihad ada peperangan dan pembunuhan. So halal ke haram? Jihad. Halal sebab wahyu. Mana darah itu haram. Halal dengan wahyu. Diharamkan dengan wahyu, dihalal dengan wahyu juga. So macam mana boleh Khidir bunuh budak tadi tanpa wahyu? Just ilham je bunuh orang. Mana boleh? Kan, jadi sebab kenapa banyak orang salah faham. Dia sebut kata ilmu laduni. Dia refer kisah Khidir. Tapi Khidir tu Nabi. Kalau bukan Nabi sekalipun, ada ke orang yang boleh dapat ilmu halalkan haram? Zaman ke sekarang? Tak ada. Dan tak ada, bukan ilmu laduni lah. Durian dengan ciku mana sama? Kan? Pasal ilmu Khidir dapat, halalkan yang haram. Ilmu Tok Guru tu dapat, tak halalkan yang haram. Tak guna lah. What the point dapat ilmu tadi? Apa point dapat ilmu tadi kalau tak boleh halalkan yang haram? Pasal ilmu Khidir tadi, halalkan haram. Benda haram jadi halal. Bunuh orang, haram. Dengan ilmu yang didapat, halal. Pecahkan hati orang, haram. Dengan ilmu dapat, halal. Mana sama? Banyak orang sebut, tapi bila suruh apply, tak boleh. Langsung pakcik tu mengajuk tu. Dia suka belajar ilmu macam ni. Datang kelas, sekali sampai perbincangan harfiah Quran, tersampai dekat ayat tu. Ayat yang kisah Musa tu. Bila kita belajar lada indah ladun. So saya ambil ayat tu sebagai contoh. Kan orang kata alamnahu min atainahu rahmatan min indina. Kami berikan dia rahmat dari sisi kami. Wa alamnahu min ladunna ilma. Mana lada dengan indah, lada dengan ladun dengan indah tu dipakai di situ. Dua-dua meaning sama. Kalau tukar min indina, min ladunna, ladaina, sama makna dia sama je, tak ada beza langsung. Tapi orang tu tak nak faham, dia marah kan. Dia kata tapi saya belajar sebagainya. Saya kata walaupun Allah Ta'ala berikan, tapi tak boleh macam tu. Pasal Allah Ta'ala tak kongsi benda berkenaan dengan siapa-siapa kan. Bahkan para anbiya saja yang dibenarkan. Kalau kita buka surah Jin ayat 3 terakhir surah Jin, Allah Ta'ala apa? Alimul ghaib. Allah Ta'ala ni yang tahu benda ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia tak buka perkara ghaib daripada siapa-siapa pun, illa kecuali man irtada min rasul, man sesiapa yang irtada diredai minar rasul di kalangan rasul. Kenapa rasul je? Allah Ta'ala jawab, Allah Ta'ala kata fa innahu kan rasul tadi yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, menyusut depan dan belakang dia pengawal. Maksudnya tak ada benda datang pada rasul tadi melainkan semuanya adalah wahyu. Walaupun nampak salah pun dia adalah wahyu. Allah Ta'ala ilhamkan dia untuk buat benda berkenaan. Tak ada ilham daripada syaitan. Para anbiya tak ada ilham dari syaitan. Kata Musa kita tumbuk orang mati kan. Benda tu Allah Ta'ala yang ilham pada dia, tumbuk orang tu, tapi mati dia tak nak, tapi mati. Lepas tu kan dia lari, benda dia istighfar cepat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Mana maksud dia benda tadi bukannya benda yang kita kata Allah Ta'ala jadikan. Dan bahkan itu sebab untuk dia keluar daripada Mesir, lari. Pasal orang kejar nak bunuh dia kan. Dia lari dan sampai ke Madian dan sebagainya, kahwin dengan orang situ, duduk situ 10 tahun, balik dan on the way balik tu dia terima wahyu di Sinai. Di Bukit Berbukok di Sinai. Mana maksud dia aturan Allah Ta'ala bukannya benda tu sia-sia. Para anbiya tak buat benda kerja sia-sia. Semua benda yang mereka buat adalah revelation. Cuma benda tadi directly or indirectly.
Directly untuk kisah tadi, macam pengajaran kita, atau indirectly kita kata secara apa dan indirectly maksudnya orang sangka benda tu dia buat sendiri, tapi sebenarnya itu adalah wahyu Allah Taala. Faham tak? Itu beza dia. Macam bila Khidir bunuh budak tadi, ilmu yang didapat tadi menyebabkan dia boleh bunuh, bukan sebab dia suka-suka nak bunuh. Ni dikampung orang. Kenapa ni? Kan macam ni kan dekat ni. Kalau dia kata orang yang dekat apa? Dekat bus stop yang apa tikam bau ni. Yang gila tu kan. Tikam orang tu. Lepas tu orang kata kenapa sekian? Saya dapat arahan dari tok guru saya yang wali yang hebat dan sebagainya, yang telah jalan atas air, terbang di langit, mengatakan bahawa orang-orang yang saya bunuh tadi tu kalau hidup diorang akan merosakkan alam semesta. Okey. Boleh terima? Boleh lepaskan. Boleh kita kerana tok guru dia pakai serban besar, pakai selempang, kita lepaskan. Boleh? Mana boleh? Walaupun dia kata dia baik sekalipun, yang guru tadi hafal hadis ke, hafal Quran sekalipun, still takkan jalan. Dia pun kata Allahu Akbar, kan bunuh. Dia bukan cakap sebut sembah. Dia bukannya lafazkan apa, wahai apa, Buddha lah Tuhan aku dan sebagainya. Tak. Kan? Tapi maksud dia ilmu yang dia ada tadi tak boleh valid. Bahkan dia bunuh, dia kan dibunuh. Tapi Musa AS marah dengan Khidir kan. Sekarang orang tak suruh ikut je Khidir, tengok apa jadi. Jadi itu kisah dia. Jadi orang kita budak perasan, boleh cari ilmu tadi. Sedangkan benda tadi Allah Ta'ala tak berikan ilham. Contoh macam kita kata benda tu ilham dari Allah Ta'ala, bukan benda kita boleh cari. Macam mana kenabian itu dipilih Allah Ta'ala, begitu juga dengan apa? Ilmu tadi. Dan bukannya, dan bahkan macam saya ulang-ulang, saya kata ilmu yang paling mulia pada manusia ni, yang menyebabkan dapat effort, dapat ganjaran dari Allah Ta'ala adalah ilmu belajar. Bukan ilmu ilham. Ilmu ilham ni kambing pun ada. Betul tak? Kambing ada, semut ada, lebah kan dia buat sarang tu, dia tak ada ilmu ke? Ada. Tapi ilmu tu ilham. Tu saya kata dia tak masuk kursus. Kan? Macam ni kan mak dia ajar. Tak ada. Kalau dia kata ilmu ilham tadi, di dunia ni semua benda dapat. Terus apa pening kepala? Macam, wah hebatnya sekian. Burung tempur ada masuk kursus buat sarang. Cantik dia buat kan. Saya dalam tu dia kata macam-macam benda ada dalam tu. Tapi benda tu bukannya sebagai matlamat kita. Matlamat kita adalah apa? Struggling toward akhirat. Struggle kita tu pahala. Susah kita pahala belajar. Ini semua nak ilmu mudah. Tidur-tidur dalam kelas, tak payah bimbang lah kata. Datang je masuk kelas ustaz tu tidur. Nanti berkat datang, lepas tu pandai. Satu hari macam, wah pandainya aku. Afzal, ini bukan cara dia. You have to enter the class. Kena dengar, belajar. Kefahaman banyak mana? Banyak mana tu, itu yang anugerah Allah Ta'ala pada kita. Banyak mana kita dapat. Itu nilai dia. Tapi untuk kata orang tu ilmu laduni, nampak gaib dan sebagainya, dia ada masalah. Siapa kata nampak jin, Imam Syafi'i kata tertolak demi penyaksian, tak diterima sebagai saksi. Ini Imam Syafi'i nyatakan. Tapi orang, kalau saya kata saya cakap, dia orang lawan. Dia cakap Imam Syafi'i semua diam. Nak lawan ke tak nak? Dia kata pasal kalau orang tu kata nampak jin, dia ada masalah. Pasal Al-Quran kata dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah tak nyatakan, ya bani Adam, hai anak-anak Adam, la yaftinannakum syaitan, yang syaitan perdaya kamu, yang syaitan tipu kamu, kama akhraja abawaikum minal jannah, macam mana syaitan perdaya mak bapak kamu keluar daripada syurga. Yanzi'u anhuma, dia cabut daripada mereka berdua, libasahum, pakaian mereka berdua, liyuriyahuma, supaya dia perlihat pada mereka berdua, sawatima, kemaluan mereka berdua, malukan Adam dengan Hawa. Kemudian Allah Ta'ala kata, innahu, sungguhnya dia, yarakum, melihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulan dia dan puak dia, min haitsu, dalam keadaan la tarawnahum, kamu tak melihat mereka. Habis cerita. Tapi itu Imam Syafi'i ambil ayat ini, dia keluarkan fatwa. Kecuali Nabi je dia kata. Mana orang tu dalam orang tu tertolak penyaksian dia, melainkan dia kata dia Nabi. Kalau dia kata dia Nabi, dan baru timbul tajuk bahawa dia boleh lihat benda gaib. Kalau tidak, tak boleh. Imam Syafi'i tak terima. Sebab kenapa kita benda macam ni pelik-pelik ni kan? Macam kata macam ilmu laduni dan sebagainya. Lafaz manusia cakap mudah, tapi datang mana ilmu tadi? Macam mana ilmu tu diperolehi? Ada kaedah ke? Diorang ada kaedah. Bagi orang belajar tarekat, dia ada kaedah dia dapat ilmu laduni. Macam ada yang pakcik yang marah saya tu kan, yang mengajuk tak nak datang kelas dia lepas tu. Tak, serius tak datang. Tapi saya jumpa dia, kalau hari Jumaat saya jumpa, saya salam lagi lah. Mana tu Haji? Dia bawa balik India, balik sekian. Baik, dia orang baik. Tapi dia banyak kali ajak, jom Ustaz, ada apa? Kita ada buat apa ada buat benda tau. Ada buat benda kat rumah kawan-kawan dia. Dia ajak saya pergi, saya tak pergi. Ada kelas kan. Tapi cerita dia mengajuk dengan saya. Pas saya bantai mula dunia tu, dia terus tak datang kelas lah. Kan? Kerana dia nakkan saya cakap ya. Saya kata pasal saya cakap ya pula. Kalau dia kata Tuan Haji dia bawa, saya kata. Saya minta maaf, saya hormat pada orang, tapi saya kata nas takkan lebih tinggi daripada nas Quran dan hadis.
Manusia tu kita sayang, kita hormati dia, guru kita ke siapa sebagainya. Dia tak boleh melepasi nas. Faham tak? Melangkaui nas, atas nas pula dia. Mana boleh? Dia mesti bawah daripada nas Quran dan hadis. Kata kita ni diletakkan di bawah apa? Dipayungkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. So jangan kita mana-mandai naik atas. Korang apa? Letih. Injek-injek semut naik atas. Kan? Asyik bawah malah naik atas dia kata. Tak boleh. Dan Islam tak boleh macam tu. Sebab kenapa kita kata macam lafaz-lafaz ilmu-ilmu lain yang pelik-pelik ni tadi, orang tak melihat wajah Allah dan sebagainya. Saya terus terang saya kata setakat ni saya jumpalah yang orang yang ni yang semayang tu 1%, 2% je. Yang lepas belajar ilmu kenal wajah Tuhan ni 1%, 2% je. Lain semua tinggal. Tak solat dah lepas tu. Tak solat. Sebab apa? Dah kenal dia. Dah kenal dia. Kenal dah. Macam dia kata macam ni lah. Macam kenal polis Raja Malaysia. Kita kenal polis Raja Malaysia punya bos. Lepas tu lintas langgar lampu merah pun tak apa dia kata. Dia pakai idea macam tu. Nabi SAW lebih tinggi daripada polis negara Malaysia. Kan polis, ketua polis negara kan. Nabi lagi tinggi. Tapi Nabi SAW tak pernah buka kelonggaran untuk para sahabat. Tak apa, tak semayang. Nabi tinggalkan dunia dengan keadaan semayang masih lagi dibuat. Sakit-sakit pun Nabi semayang duduk. Kan? Peliknya bila ada orang tu kata apa? Ilmu dia belajar, ilmu Muhammad SAW, tapi syariat dia tinggal. Memang tak logik. Saya pernah tanya seorang hamba Allah Ta'ala tu dekat dengan tu. Dia ni jenis lah. Kata dia. Semayang tidak. Kumpulan dia macam tu. Kumpulan dia kenal Tuhan. Lepas tu bila sampai peringkat tentu, dia banggalah macam mati tahu bila. Macam nak mati tahu bila. Kemudian apa lagi dah? Jadi duduk sembang-sembang saya kan. Jadi lepas tu saya tanya soalan kepada dia satu. Saya kata, bang, minta maaf nak tanya. Ilmu abang belajar ni, ilmu Muhammad kat Mekah ke? Saya sebut macam tu sebab apa? Sebab bagi dia orang, Muhammad ada dua. Muhammad Nur Muhammad. Nur Muhammad ni bagi dia orang ni satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ataupun daripada zat Allah Ta'ala sendiri dan jadikan alam daripada Nur Muhammad tadi. So sebab saya tanya, Nur Muhammad, saya kata abang punya ilmu kita belajar ni, ilmu Muhammad kat Mekah ke? Saya kata pasti ilmu Muhammad kat Mekah. Saya pun tanya, saya kata, kenapa tak serupa? Kita sebab apa? Saya kata sebab Rasulullah SAW solat bengkak kaki solat. Kenapa yang lain-lain ni belajar ilmu Muhammad SAW tapi tak bengkak kaki? Pasal Nabi kata, kalau kamu tahu apa aku tahu, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan banyak menangis, sedikit ketawa, dan kamu akan lari, tinggalkan semua harta-harta kamu, pergi ke tengah padang. Ya Allah, selamatkan kami. Kamu akan macam tu. Kenapa tak jadi? Saya kata, kalau kamu tahu apa aku tahu. Nabi kata. Pasal Nabi lain. Allah Ta'ala berikan kekuatan. Allah Ta'ala belah jantung dia, keluarkan habuan syaitan daripada dada dia. Tu Nabi kata, kalau kamu tahu apa aku tahu. Sebab Nabi SAW takkan jadi macam tu. Tak sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah bersihkan jantung dia. Tak ada habuan syaitan dalam diri dia. Yang Jibril siap potong jantung dia, keluarkan. Ini habuan syaitan berdengkar, dia buang ketika dia kecil. Sampai ke Anas bin Malik kata, nampak kesan belahan dada Nabi tu, ada kesan. Kita zaman kita ni siapa? Belah-belah dada tak nampak kesan. Hebat dari Jibril lagi. Pelik tu. Itu masalah dia. So konsep dia, Nabi SAW kita kata macam tu. Kita jangan sekali-kali cari ilmu yang luar daripada batasan kita. Dia kata kan dia macam mana boleh? Nabi SAW kata macam tu dan abang tak jadi macam tu. Bukan cakap solat malam. Solat biasa pun tak jadi. Duduk dengan orang macam ni, dia boleh sembang tentang ketuhanan ni, redha, tentang harap, tentang ikhlas. Dia boleh duduk dengan kita macam ni sampai, kalau katakan ustaz daripada sebelum maghrib, dia boleh sampai pukul 6 pagi besok. Tak tidur. Rasa ni. Dan dia rasa bila tak tidur tu, tengok, ini dia lah ni, dia yang menyebabkan kita bersedar, bercakap tidak apa, tak tutup mata dia. Tapi masalah sekarang ni, dalam masa yang sama, kenapa tak serupa dengan Rasulullah SAW? Pasal Muhammad adalah panduan kita. How can kita bertentangan dengan Rasulullah ajar macam ni, kita ajar di opposite? How can? Saya kata, tu banyak orang kata ilmu laduni ni kan. Nabi, para sahabat lagi hebat daripada mana-mana wali. Tapi tak ada pun para sahabat tiap-tiap ahli ilmu laduni, kan? Itu peliknya. Para sahabat tak sibuk. Omar pernah dapat. Macam dia lihat apa yang berlaku di Syam kan, peperangan berlaku di sana. Dia nampak orang sana dengar suara dia. Tapi dia mati dibunuh dekat mihrab. Kan dengan jadi imam, Allahu Akbar, tikam perut dia. Masa subuh. So menunjukkan bahawa apa? Bukan ilmu macam tu yang kita perlu cari. Pasal banyak ada orang salah faham, dia kata, kita Allah Ta'ala buka pada siapa dia nak. Tapi awak tu siapa? Soalan. Pada para anbiya, betul. Pasal para nabi ni mereka pemikul wahyu. Tak boleh ada sebarang bisikan daripada syaitan. Kalau berlaku bisikan syaitan daripada para anbiya, dan para anbiya tu bercakap, kita boleh ada terima, ada tolak. Tapi Allah Ta'ala bersihkan siap-siap. Tu orang kata,
dalam surah Jin ayat 3 ayat terakhir surah Jin, Allah kata alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa maka Allah Ta'ala ni yang tahu benda ghaib, dia tak buka perkara ghaib daripada siapa-siapa kecuali sesiapa dia doakan dengan Rasul. Allah Ta'ala doakan dengan Rasul, kerana Rasul saja boleh dapat. Sebab apa? Kerana Rasul tu depan dan belakang dia ada pengawal. Ada pengawal yang menyekat daripada dia, datang kepada dia sebarang bisikan daripada syaitan. Adapun kita ni, korin kita ni tak tahu besar mana. Tahu? Makin banyak kita solat, makin besar dia datang. Tengah-tengah solat pun dia datang. Kan? Banyak syaitan yang kacau kita solat kan. Imam baca Al-Baqarah lagi. Allahu Akbar. Dalam Masjid Haram lagi. Nak cakapkan bahawa dia boleh datang daripada kita. Allahu Akbar. Kan? Datang. Bulan Ramadan lagi. Ya, misal jin syaitan kita kena ikat. Syaitan khinzib atau khanzib yang datang bisikkan kacau kita solat tu ada lagi. Dia lari ketika azan, ketika mula takbir, dia datang balik. Bila datang balik, kita tengah solat dalam Masjidil Haram. Belakang imam Masjidil Haram. Belakang, so pertama sekali. Depan betul-betul depan pintu Kaabah. Lepas tu bulan Ramadan, imam baca Al-Baqarah. Soalan, dia boleh bisik kacau lagi kita sembahyang tak? Boleh je, apa masalah dia. Yang kita perasan kita punya hati telah bersih dan sebagainya, tak akan datangi bisikan syaitan. Sebab apa? Kan? Macam tu masalah ilham tu. Ilham kita ni dari Allah Ta'ala ke bukan? Kena jagalah. Ada orang tak jaga solat sebagainya, ilham dia tepat je. Itu ilham syaitan pun. Mana kita kata dalam Islam kita tak suruh ilham tadi. Faham? Ilmu ilham ni kambing dapat, kucing dapat, anjing dapat, semua dapat, semut dapat, anak dapat. Yang kita sekarang ni mulia untuk di sana, ilham di sana nanti hanya kerja kita di sini. Effort buat, struggle dekat sini untuk dapatkan macam-macam benda daripada hari akhirat. Tuan kata wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah, dapatkanlah dengan apa Allah Ta'ala beri kepada kamu ni. Dapatkan apa? Darul akhirah. Tapi banyak orang baca ayat ni dia sibuk tentang ekonomi. Saya tak faham sungguh kenapa. Surah apa kan? Ayat tu sebut berkenaan dengan kisah carilah pada apa? Wabtaghi fima atakallah. Carilah pada apa yang Allah Ta'ala beri pada kamu. Penglihatan, pendengaran, akal, harta, kekuatan, tenaga, pengaruh, ilmu dan sebagainya. Carilah dengan benda Allah Ta'ala beri pada kamu tadi. Darul akhirah, negeri akhirat. Cari negeri akhirat dengan benda-benda tadi. Ujung tu baru datang wala tansa nasibaka minad dunya. Namun begitu jangan kamu lupakan habuan kamu dunia. Mana kahwinlah. Jangan tak makanlah. Kan? Jangan tak tidurlah. Itu maksud dia. Tapi datang orang dia baca ayat tu suruh cari harta. Saya tak faham belah mana dia baca. Dan dia baca ujung. Dia tak baca awal tu. Awal tu kata kerah semua sekali untuk akhirat, supaya dapat akhirat. Ini sibuk kerah tu sekali kekal kat dunia. Engkau ustaz jadian. Kan baru ni belanjawan baca ayat tu. Kan? Kita tercakap pasal akad tersebut, saya tercakap. Okey, faham Jadi jadi itu story paling lebar berkenaan dengan tajuk melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala. Yang mana apa? Yang mana Aisyah radhiyallahu anha kata okey. Pasal dia kata dalam yang dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata pada Masruq, dia kata ya Aba Aisyah, wahai Abu Aisyah, salasun, 3 perkara. Man takallama biwahidatin minhunna, barang siapa berkata-kata dengan salah satu di antara 3 perkara tadi, faqad a'zama 'ala Allahi firiyah, maka dia telah membesarkan terhadap Allah Ta'ala ni pembohongan. Dia buat satu pembohongan besar terhadap Allah Ta'ala. Qultu, berkatalah Masruq, ma hunna, apakah dia benda-benda tadi 3 perkara berkenaan? Qalat, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, man za'ama, barang siapa menyangka atau mendakwa anna Muhammadan ra'a rabbahu, wa Muhammad telah melihat Tuhannya, faqad a'zama 'ala Allahi firyah, maka dia telah membesarkan Allah Ta'ala ni pembohongan. Wa qala, berkata Masruq, kuntu muttaqian, aku sedang bersandar tengah macam ni kan. Lepas tu fajalastu, aku pun duduk. Faqultu, lalu aku berkata, ya ummul mukminin, wahai ibu orang-orang beriman, anziri ni, tangguhkan kejap. Slow, dia kata. Wala ta'ajili, yang cepat sangat. Jangan kau segerakan aku. Tangguh kejap, tunggu. Hold on, dia kata. Bahasa Inggeris slow down ke? Slow up ke slow down? Okey. Masa dia kata, belah-belah kejap. Pasal dia cakap benda tadi, Aisyah sebut 3. Dia tengah duduk dan diam. Tiba Aisyah sebut benda pertama tu, pasal dia dah ada idea pada diri dia. Lepas tu dia berkata, alam yakulillah, bukankah Allah Ta'ala telah berkata, berfirman azza wa jalla, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, demi sesungguhnya dia telah melihatnya di ufuk yang nyata. Surah Takwir ayat 23.
Dan dalam surah An-Najm ayat 13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya dia telah melihatnya pada penurunan yang kedua. Mana masih ikut yang faham siapa yang baca, mengingatkan bahawa itu adalah Nabi lihat Allah Ta'ala 2 kali. First kat situ, yang second one gitu. Faqalat, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, ana awwalu hadhihi al-ummah, aku adalah apa? Orang pertama umat ini. Sa'ala an dzalika Rasulullah, bertanya tentang perkara berkenaan Rasulullah SAW, berkenaan ayat tadi. Mana yang bi ufukil mubin ni, ufuk yang nyata. Mana apa ufuk ufuk kita ufuk horizon lah. Okey. Dan dia kata apa, maksud dia, dan tu dia kata walau qarahu ila Rasulullah SAW, dan satu tu dhamir tu ra'ahu, ra'a, dia melihatnya. Dia siapa? Rasulullah. Nya tu siapa? Nya tu orang kata Allah. Tapi kat sini kata Jibril. Bahkan dalam tafsir kata Jibril. Dia melihat nya tu Jibril di ufuk. Ini tak masalah dia kalau dia kata dia kata Jibril. Demikian juga dalam firman Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Maksudnya dia telah melihatnya ketika penurunan yang kedua. Ketika penurunan kedua. Jadi dan ditafsirkan, diriwayatkan perkara berkenaan tafsir daripada Aisyah radhiyallahu anha secara marfu' lah kepada Nabi SAW. Maka tidak sepatutnya tidak boleh dipandang pada ayat berkenaan kecuali maksud itu je. Sebab kenapa bila orang nak berdalilkan berkenaan melihat Allah Ta'ala di dunia ni, dia tak boleh nak kata pakai ayat ni sebenarnya. Pasal Aisyah radhiyallahu anha dah bring up satu dalil daripada Nabi. Pasal dia kata, aku tanya Nabi tentang perkara ni. Dan Nabi menjawab, faqala Nabi SAW bersabda, innama huwa Jibril. Innama huwa Jibril. Ia hanyalah dia yang disebut tu adalah Jibril. Nabi kata. So jadi bila datang Nabi punya penjelasan, kita dah ijtihad dah. Originally tak boleh datang kita macam tapi ada tapi dah, pasal Nabi dah sabda. Dan ini sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW. Kalau Aisyah kata pendapat dia, dan kita boleh argue lagi. Kita boleh argue, mungkin apa dia faham ni, mungkin sahabat lain faham lain. Macam perbuatan sebagian para sahabat, contoh macam dia macam Abu Hurairah, dia kata barang siapa bangun pagi dalam keadaan junub, maka tiada puasa baginya. Itu idea dia atau kefahaman dia. Aisyah betulkan balik. Aisyah kata peliknya Abu Hurairah. Dia kata Rasulullah SAW bangun tidur, bangun pagi dengan aku, dia kata dalam keadaan junub, bukan kerana mimpi. Dan Nabi SAW mandi, kemudian Nabi teruskan puasa baginda. Kan Nabi tak ada orang kata timbul tajuk puasa tak sah. Ini kata-kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Abu Hurairah. Dan banyak benda lah, kes berkenaan dengan sanggul kena buka ketika mandi wajib dan sebagainya. Itu pun dibahaskan juga. Aisyah tegur sebagian para sahabat yang keluarkan idea sendiri. Macam Ammar bin Yasir kan cerita ketika mana dia keluar dengan Umar. Keluar dengan Umar musafir atas satu tugasan, kemudian tak ada air. Dia guling-guling kat tanah. Dia guling-guling kat tanah tau. Macam binatang guling dia tu, macam anjing guling. Kemudian dia solat. Umar tak solat langsung, tunggu sampai air ada. Itu adalah fatwa mereka. Tapi lepas tu bila Nabi terangkan pendapat Nabi atau kata-kata Nabi didahulukan. Tak boleh kita kata tidak. Macam juga masalah pentafsiran ayat ini. Kan walaqad ra'ahu, hu tu balik pada siapa saja, tapi masalah sekarang telah datang dalil daripada Nabi SAW menerangkan itu adalah Jibril. So kena pakai Jibril lah. Okey. Dia kata lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Tidak aku melihat dia di atas bentuknya yang diciptakan dia di atasnya. Pening. Tak pening. Okey. Ghaira hataini maratain, kecuali dua waktu ini. Maksud dia aku tak pernah lihat rupa dia asal yang Allah Ta'ala jadikan original form dia kecuali dua kali ni je. Ra'aituhu munhabitan minas sama, aku lihat dia menurun daripada langit sadan menutup aizamu khalqi, besarnya tubuh Jibril ni, ma bainas sama'il ard, apa di antara langit dan bumi, besarnya. Jadi benda tu actually dia nampak nak Jibril, dia kata. Dan Jibril ketika datang jumpa Rasulullah SAW dalam bentuk soal jawab dan sebagainya, itu untuk mengajar. Para sahabat pun nampak. Para sahabat nampak, okey. Dia menyerupai manusia. Ataupun ketika buat, tapi maksud dia memang makhluk Allah Ta'ala, jin dan juga malaikat ni, dia boleh menyerupai apa-apa. Macam jin menyerupai manusia, kemudian mencuri tamar sedekah yang Abu Hurairah jaga, okey, menyerupai ular dibunuh oleh para sahabat pun ada. Jadi memang boleh menyerupa. Malaikat pun boleh macam tu juga. Okey, malaikat pun boleh menyerupai. Tapi biasanya malaikat akan menyerupai makhluk yang elok, manusia lah normally.
Yang beli manusia. Tak ada jumpa kucing lah, malaikat. Ni kucing ni malaikat ni. Ini masalah orang Melayu kita kan, tengok kucing malaikat ni. Jangan, tak ada benda-benda macam tu. Kita kata apa, dalam nas yang datang, kebanyakan rupa malaikat yang ni adalah dalam bentuk apa? Manusia. So manusia lah. Tapi manusia, dan bahkan Nabi terang pula, manusia yang handsome pula, dia tak pilih manusia yang buruk. Kan para sahabat kan, Nabi pilih manusia yang cantik-cantik. Tapi manusia para sahabat pun tak sedar. Dan bahkan ketika mana Ibrahim AS kan, ketika mana dia terima tetamu kan, yang tetamu tadi tu malaikat yang nak musnahkan kaum Lut, kan rupa manusia, dihidangkan makanan dan sebagainya. Dan bila dihidang makanan tak makan, baru dia takut. Bila takut, barulah malaikat tu kata, kami utusan Tuhan kau. Macam tu juga dengan Nabi Lut pun tak tahu malaikat tu malaikat telah mereka clarify. Begitu juga dengan Nabi Daud. Kan Nabi Daud kan dia datang, malaikat datang dalam mihrab dia. Dia tengah duduk beribadat, datang malaikat tanya soalan. Seorang ni telah melampau kami, dia ada 99 ekor kambing, dia nak minta aku punya kambing seekor. Kan hadis kan, kisah tu kan. Itu dalam mihrab. Mana actually itu malaikat. Barulah bila soalan timbul, barulah Daud tahu ini adalah malaikat. Kadang-kadang malaikat tu rupa manusia, kadang-kadang para anbiya pun tak tahu. Sehinggalah dia orang kata kami ni utusan. Macam Ibrahim tadi lah, inna rasul rabbika, kami ni utusan Tuhan kau. Barulah Ibrahim tahu itu adalah malaikat. Bukannya tiba-tiba macam mata tembus, nampak ini malaikat ke bukan. Mana ada. Orang kita ni pelik kan, dia percaya itu. Sedangkan para anbiya sendiri pun ketika malaikat datang, rupa malaikat, rupa manusia, kadang-kadang para nabi tadi pun macam dia macam tarik, dia macam tak ada kata direct. Lepas soal jawab berlaku, baru dia kata itu siapa. Faham? Tak langsung kita faham mana para malaikat memang boleh menyerupa pada apa rupa. Cuma Nabi kata aku lihat rupanya asal. Yang ada hadis Bukhari, Nabi kata dia ada 600 sayap. 600 sayap. Dan banyaknya sayap Jibril 600 sayap. Satu sayap dia kan dia buka, gelap dari timur ke barat. Tapi dia ada 600 sayap. Besar tak besar Jibril AS, tak tahu besar mana. Dia besar Malaikat Mikul Arash lagi besar. Dia dahsyatnya besarnya makhluk Allah Ta'ala ni. Tapi kita kata secara tak langsung itu yang Nabi cerita berkenaan dengan tajuk Jibril AS. Okay, baik, nanti kita sambung kemudian berkenaan dengan apa yang Aisyah kata, dalil-dalil Quran yang menafikan pemahaman orang yang menyatakan boleh melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Adapun akhirat, ya, kita confirm bahawa benda tersebut telah datang nas-nas yang sahih daripada hadis dan Quran menyatakan kita akan melihat Allah Ta'ala di sana nanti. Baik, jelas? Jelas Baik, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.